Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, sebelum mulakan perjalanan, marilah sama-sama kita baca doa dulu macam biasa. Doa yang sesimpel hok mana kita ingat lah. Kalau bagi yang sahabat tak ingat nak baca doa banyak-banyak, cukuplah kita mulakan perjalanan kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh kita sambung dengan doa yang lebih panjang lagi, lebih baik. Baca doa khusus untuk untuk memulakan perjalanan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada yang baru masuk, insya-Allah boleh minta tolong share kepada sahabat di luar sana. Moga dapatlah mengikuti bola bicara kita pada petang ni, insya-Allah. Macam biasalah, bola bicara santai ni kita hanya mengisi slot-slot ataupun ruang-ruang yang ada daripada kita buang masa begitu saja dalam perjalanan balik kerja ataupun pulang daripada bekerja. Baiklah, kita isi dengan masing-masing kita tanya khabar lah. Jadi hari ni insyaAllah saya sendirilah. Hari ni alhamdulillah sihat, cuma rasa sedikit letih, sedikit penat dan sedikit mengantuk. Rasa berat kalau mungkinlah ada stres ke dan sebagainya, ataupun mungkin ada mula-mula nak ada gangguan tekanan darah dan sebagainya. Tapi yang penting kita sebut hari ni kita berjaya untuk mari kerja, dan insya-Allah begitu juga harapan kita, biarlah kita berjaya balik ke rumah, balik daripada bekerja. Sebagaimana harapan kita juga sepatutnya bagaimana kita didatangkan ke dunia, begitulah jugalah harapannya kita ni kalau boleh kita balik ke akhirat kelak dengan selamat, dengan sejahtera, dengan diterima oleh orang yang menghantar kita ke dunia. Dan Allah hantar kita ke dunia, kalau kita nak sebut dalam banyak cerita sejarah yang dinukilkan sama ada melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mungkin juga melalui nukilan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sejarah dihantarnya manusia ke dunia ni, kalau kita ikutkan, sebelum kita dihantar ni, masing-masing kita ni dah ditanya, alastu bi rabbikum. Allah tanya kita seorang-seorang, sama ada kita ni yang berbangsa Melayu mungkin, atau juga yang beragama Islam mungkin juga kita berbangsa lain tapi masih lagi beragama Islam, atau juga yang bangsa asing yang tidak pun beragama Islam. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama, dan semuanya menjawab benda yang sama. Jawabnya adalah bala syahidna. Maknanya semua sekali setuju dan perakui bahawa Allah SWT ni Tuhan yang perlu kita perakui dan perlu kita taat, perlu kita sembah. Dan sejarah kita dihantar ke dunia ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Disebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku utuskan, tidak aku hantar manusia dan jin ini tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk tunduk patuh ataupun beribadat kepada aku. Jadi hari ni kita tanyalah, sama ada kita ni bila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tujuan kita dihantar ke dunia ni untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di celahan perjalanan kehidupan kita tu masih lagi kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditegah oleh Rasul, dan disebut cara jelasnya larangan-larangan dan tegahan dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kita perlu renung baliklah, adakah kita ni lulus sebagai orang ataupun utusan dihantar ke dunia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita pada hari ni, insya-Allah, sebelum kita nak melakukan sesuatu mungkin yang berbau ataupun bersifat tak comel, kita tanyalah diri kita, adakah yang aku buat ini Allah SWT suka atau tidak. Jadi kalau kita jawab Allah SWT tak suka apa yang kita buat, sebenarnya kita tahu, tanya diri kita tak, bagaimana orang tak suka, kita tak suka orang buat benda tak comel kita. Begitulah juga kita sepatutnya kena fikirkan perbuatan kita tu jangan sampai menyebabkan orang lain terganggu dan sebagainya, ataupun juga kita melanggar perintah-perintah ataupun garis panduan yang tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda simple saja. Maknanya hidup atas dunia ni nak jadi hamba yang tunduk patuh ialah kita laksanakan apa yang Allah SWT perintah dan tinggalkan segala tegahan. Dan yang seterusnya kita kena ingat, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ni tak semudah sebagaimana kita kata. Kadang-kadang kita ni, contoh pada hari ni insya-Allah,
ada orang dia suka bila kita bercakap tentang sesuatu benda yang mungkin boleh memberikan manfaat, tapi ada orang juga dia tidak senang. Makna kalau benda-benda hiburan, benda-benda yang panggil apa dia, lebih dekat di hati, yang nafsunya suka, maka mudah benda-benda ni akan tersebar. Kita tengoklah tak, kalau kata kita post hari ni, kita post bak makan, tak ada setengah saat, InsyaAllah kita akan dihujani lah beribu-ribu like, InsyaAllah, kalau orang tu famous lah. Kalau orang sepost saya ni post gambar orang tak tengok. Dan yang kedua, kadang-kadang kata-kata kita yang berbentuk tumahan, kata-kata kita yang berbentuk adu domba, kata-kata kita yang berbentuk mengumpat dan sebagainya, lebih digemari oleh kebanyakan daripada kita. Ramai orang share, terutama sekali yang melibatkan kontroversi, yang melibatkan gosip-gosip dia. Jadi tanyalah diri kita pada hari ini, adakah perbuatan yang kita lakukan sebagaimana yang kita sebut tadi itu adalah dibenarkan oleh Allah SWT, ataupun perkara yang dilarang. Jadi kalau perkara yang dilarang, kita risau suatu hari nanti bila nak berhadapan dengan Allah SWT, kita tak lepas nak jawab. Bila tak lepas nak jawab, implikasinya sebagaimana ancaman daripada Allah SWT, kemungkinan kita akan dihumbankan ke neraka. Itu yang kita bimbang. Sebab apa? Dosa ni dosa yang kita cukup takut kalau kita buat salah. Kenapa? Dosa ni jadi berantai. Kalau dulu kita buat salah, kita je. Lah ni buat salah mana mikir banyak. Buat salah kalau siapa kita dikesan oleh orang lain dan di-share oleh orang lain, dosa kita berantai-rantai. Tambah pula kalau kesalahan ataupun dosa yang kita buat tu menjadi ikutan kepada orang lain. Pelan ni tak kita tengok. Mari saya kata dah, dalam sesi perkongsian kita mari, saya kata orang puas buat jual produk. Dia jual produk pula, produk sulit orang lelaki. Tak. Kalau kita ikut adat kita lah orang Melayu, kalau pun kita tak sebut dari segi agama, benda tu macam tak sesuai lah, tak sopan. Apatah lagi bila-bila kita jual, kita ngepeng tu, kita berkomunikasi, kita duk mai berbalah-balah mesej, benda-benda lucu tak. Nak jual produk, saya kata mari jual produk lelaki, barang sulit lelaki. Apa duk kita ayah barang kita, apa duk kita ayah aset-aset kita, apa kaitannya? Kita nak jual seluar kecil, baju kecil kita, kau kita nak jual produk lelaki. Tak. Jadi kalaulah kata jual produk lelaki dan keadaan kita promosi dan keadaan gairah, bahasa-bahasa yang kita guna atau bahasa-bahasa yang lucuh dan sebagainya, kita kena ingat, tanyalah diri kita, adakah perbuatan kita ini direstui oleh Allah SWT. Mari jelas ada disebut Islam kita ni disebut oleh Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Meroyak kepada orang-orang perempuan beriman ni, yaghdudna min absarihinna, supaya tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, supaya mereka jaga kehormatan mereka, jaga kemaluan mereka. Jadi hari ni kita tak nampak mana untuk jaga. Hak ada apa dah kalau boleh. Tak. Kalau kata negara kita nama kita ada tindak kepak pasal undang-undang, saya rasa ramai orang akan telanjang di media-media sosial. Tak. Dulu orang takut pakai baju ni biar longgar sikit tak suruh nampak. Lah ni kita pun berasa malu. Tak. Orang kata nasi lemak 50 sen. Saya pada kadang kata, "Gapo dia nasi lemak samah ni?" Tak. Papa kat ngelang-ngelau pun nasi lemak samah ni aset wanita. Kalau kecilnya nasi lemak samah. Kalau besarnya nasi lemak gua 3 riyal. Tak rasa siapa orang boleh hukum, boleh tahu. Dah. Lepas tu kita gedik pula. Maknanya kita mengundang kecelakaan. Pertamanya kita mengundang kemarahan orang. Dan yang kedua, kalau orang suka pun saya kata dah, orang seperti kita lah, orang suka ni akan nyari. Tambah-tambah bila larut malam ni, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang kurang kasih sayang ni memang akan turut kita lah. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang daripada kita ni, Allah SWT kata seorang manusia itu tidak akan memperolehi selain apa yang telah diusahakannya. Maknanya kalau dia memilih cara yang salah, dia akan menerima implikasi. Kalau nego cara baik, dia akan boleh untung. Selain pada untung, kalau niatnya kerana Allah Ta'ala, niatnya untuk nak membantu keluarga, niat nak membantu ekonomi Islam dan sebagainya, dia akan dapat berganda-ganda apa yang diusahakan. Tapi sebaliknya, kalau dia buat benda tu dia dapat duit, tapi dengan cara yang salah, duit memang dia akan dapat sebab dia usaha. Tapi dalam masa yang sama kena ingat, dia juga sedang meraih kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan dia tadi susah dia nak padam. Kenapa? Di media sosial ni, bila orang share, kita nak buat tu payah. Kalau setakat orang share saja di satu medium, contoh macam di Facebook saja, bila kita delete, hilang. Bila orang share keluar, share ke grup-grup WhatsApp dan sebagainya, maka kita kena ingatlah, susahnya kita ni nak memadamkan dosa berantai kita. Dan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, antara bendanya kalau boleh kita ambil ambil peringatan,
Tak, di kalangan kita ni kadang-kadang kita anggap benda ni biasa. Antara kebiasaan yang mula menjadi semakin diterima ramai adalah guna emoji. Emoji, kalau kita kata emoji jari, tunjuk gini kau emoji, tak ada masalah. Kita tunjuk jari, tunjuk apa dia, 5 jari, tak, benda-benda yang tidak tidak menimbulkan aib. Tapi hari ni tidak emoji lagu tu. Kadang-kadang nak tunjuk gambar malu, kita ambil gambar retin tu tutup mulut malu-malu ke apa tak. Kadang-kadang tu tak tahu pun. Tak tahu gambar dia ambil untuk nak bubuh emoji tanda suka, tersipu-sipu malu. Dan ke tuai hak ni tidak tahu. Dan kalau tuai hak tidak reda, maka tak boleh lah. Dan kalau tuai hak reda pun dengan sebar gambar tak dia menimbulkan fitnah, menimbulkan aib, dia menimbulkan keadaan yang tidak sopan, maka orang yang sebar boleh dosa. Orang yang membiarkan gambar dia disebar, kalau dia tahu dan dia tidak teguh, dia juga dikira berdosa. Dan emoji ni saya kata payah kita nak benterah. Sebab dalam grup-grup WhatsApp kadang-kadang saya ni cukup-cukup, kita rasa cukup-cukup angin lah. Kalau kita left grup WhatsApp, dia kata kita tak boleh nak hidup bersosial dalam masyarakat, tapi dia nak share barang pelik-pelik tak? Kadang-kadang nak tunjuk sedap, digambarkan. Nak tunjuk perkataan sedap, tapi ditunjuk gambar-gambar hak pelik-pelik. Nak tunjuk gambar apa dia lagi. Jadi masing-masing lah kita tanya diri kita, tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Mungkin kita ada grup WhatsApp belakang, angin guna tak? Apa ni, saya sebut tadi produk-produk. Kadang-kadang produk yang kita kata melibatkan benda-benda sulit, alat-alat sulit dan sebagainya ni, kadang-kadang guna gambar ni, dia main ambil je. Dia ambil gambar hotel memang untuk apa panggil apa, nak melariskan jualan. Tunjuk gambar orang jantan, ambil gambar tubuh-tubuh sasa, kadang-kadang aset-aset timbul sana timbul sini untuk nak menggambarkan bahawa produk itu bagus. Dan kita tanyalah, kalau tuai hak tu tak direda, maka tuai hak pun sama-sama boleh saham. Kalau tuai hak kata gambar yang dia ambil secara curi-curi, secara tidak reda, maka kita telah mengambil hak orang lain dengan cara salah. Dan yang kedua, telah menyebarkan aib saudara kita. Jadi dosa takkan kekal berantai. Dan kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sama, dalam saya sebut tadi, kita akan sambung balik, disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna sa'yahu sawfa yura. Tak, bukan setakat kita buat tu kita akan boleh hasil dan akan diperlihatkan. Apa dia makna diperlihatkan? Lah ni yang kita buat benda hak tak comel ni, kalau kita buat, dia akan rakam. Macam hari ni saya buat contoh macam live, saja-saja ni saya tekan. Kalau kita kata saja-saja kita tekan, betul lah saya kata tekan, tapi kesan dia dapat pada ni, Facebook akan rakam. Kalau kita tak tekan untuk rakam sementara dalam 30 hari, maka kekallah berada di Facebook. Tapi kalau kita tak tekan, sampai bila-bila selagi kita tidak delete, dia ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pentas kehidupan kita atas dunia ni dirakam. Dia rakam apa dia yang kita buat. Daripada kita buat ni sehinggalah kita ni menghentikan kegiatan kita. Maknanya kalau kita kata daripada kita buka mata sehinggalah kita tutup mata, maka CCTV Allah ni akan jalan semua. Maka janganlah kita pelik kalau tiba-tiba suatu hari nanti kita akan diperlihatkan amalan-amalan buruk kita yang kita terlupa. Tak ingat dah. Kadang-kadang 10 tahun dulu kita buat, tapi lah ni tak jalan lagi, tak boleh lagi royalty dosa kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita ambil iktibar. Dan yang paling pentingnya kita nak sebut pada hari ni nak buat benda baik ni, memanglah antara halangannya adalah orang tak apa nak suka. Sebab kadang-kadang guru kita pun dia akan tengok benda yang benda yang macam orang kata pelik lah. Tak gurau, tak oleh lah bila banyak orang sebut nak gurau hidup atas surah dan sebagainya, seperti saya sebut kemarin tak. Jadi kita pakai rasa macam down. Kita kena ingat, kita bukan nak meraih reda manusia, tapi kita nak meraih reda Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak lepas diri kita lah. Kita royak ke sayang kita. Aku ni royak, aku share je. Bukan kata nak menunjukkan kita ni sempurna. Bukan nak tunjuk kita ni kaki jopong pantai orang tanya royak, atau pantai jumpa line, jumpa wifi nak kerja. Tak. Kita nak lepaskan tanggungjawab kita. Kenapa? Orang yang tidak berperanan ni, suatu hari nanti dia pun akan turut terseret mengikut apa yang orang lain buat. Tambah-tambah orang yang diketahui. Kita tahu orang tu buat benda tak comel, tapi kita lock, kita lock dan kita biarkan. Dan hadis Nabi SAW, takut-takut kita terlupa, Nabi sebut man ra'a minkum munkara. Siapa-siapa kelih benda-benda yang tidak comel, benda-benda mungkar,
Fal yughayyirhu bi yadihi, dia kena cegah dengan tangan dia. Hari ni kalau kita nak pergi cegah orang, nak pergi pegang, nak pergi halang orang, kalau orang tak ada kena mengena kita, banyak. Kecuali kita orang ada kuasa. Dan kita orang tak ada kuasa, tak kira mulut pun tak ada. Kalau ada mulut, tak boleh kau kita ni. Paling-paling tidak cuba-cuba tegur. Kalau juga tak mampu nak tegur, gunakanlah mulut kita ni, salurkanlah maklumat ataupun royaklah benda-benda ni kepada orang lain. Mudah-mudahan sahabat kita yang melakukan kesilapan ni dapat ditegur ataupun dapat diambil tindakan. Dan paling-paling tidak rasa tak boleh berlaku nak buat. Tak. Nak tegur tak boleh, nak ubah dengan tangan tak boleh, maka cegahlah dengan hati, benci perbuatan dia dan doakanlah supaya dia diberikan hidayah. Tak. Tapi kita tanyalah diri kita, tak kiralah anak kita pun kita nak kata gitu juga. Orang tanya apa ndak lok anakmu dok jangit motor rata tu. Bos saya kat orang nak tidur malam dok prank. Dok nu anakmu pakai baju bodak tak cukup kain ke apa. Kita berkata tak mampu nak tegur, tak mampu nak cegah. Siap panggil lah kita telefon pejabat agama ni. Saya pernah dulu sewaktu berada di pejabat agama, dia orang telefon. Kata Pak Cik, telefon ni ada ke apa? Oh, nak beri maklumat. Kita kata nak beri maklumat, kita pun ambil lah maklumat, kita tanya nama dan sebagainya tak. Hak peliknya bila kita tanya detail maklumat, dia royak awal-awal. Sebenarnya hak kita beri maklumat ni anak Pak Cik sendiri. Lepas tu kita tanya dah, Pak Cik nak suruh kita pergi kat anak Pak Cik ke? Gini dia kata, tak cakap nak lari. Bukan tak cakap nak lari apa takut dah. Moga demo besar berlaku. Gini lah kata, minta pejabat agama gilah tolong nasihat. Dia minta tolong nasihat. Kita kata kalau demo berkeadaan salah, kita tak pergi, tak boleh nak nasihat dah. Kalau kuasa agama pergi, kenapa? Kuasa agama dia ada apa dia orang panggil, dia ada skop dia. Bila berlaku kesalahan yang ada merik yang boleh dia ambil tindakan, maka kita samai lah. Tak boleh kita nak nasihat gitu. Kalau nak nasihat Pak Cik panggil orang lain, royak kat orang lain suruh nasihat, untuk email kau apa pergi nasihat dah. Dan ada juganya hak peliknya, beri maklumat kita bila kita pergi, contoh lah ni saya cerita ni barang lepas lah, tak ada lah. Bila kita pergi igak contoh tak, siapa ke rumah kita igak, kita buat pejabat agama, idea pula mari merayu, minta awal, minta tolong boleh tak buat kira anak Pak Cik ni, kalau boleh janganlah ni. Kata apa Pak Cik dulu, masa Pak Cik beri maklumat ni, Pak Cik tak siap selalu tak. Kita kata dah anak kita ni dalam tanggungjawab kita, dalam kawalan kita, dalam kuasa kita. Apa Pak Cik nak lepas tanggungjawab daripada orang lain dah. Dan ada juga hak mari ke pejabat agama ni saya pernah dulu lemuk mari ni, kita ingat nak mari kaunseling, nampak pasal bersumak dak. Kita tanya balik, tanya mak cik ada gapo ni, gapo dia kita boleh bantu mak cik. Nampak macam tak senang duduk. Dia kata nak royak pun malu. Kata kalau nak royak malu, mak cik duduk dulu. Kita minta, kita buyai sebotol air mineral, minta dia minum, duduk. Okey mak cik, gapo dia mak cik nak royak? Ikutlah mak cik nak kata, mak cik kata dulu. Tak, dia royak gini kata. Anak mak cik ni, lah ni umurnya 26 tahun. Lepas tu gapo dia masalahnya? 26 tahun tak cakap suruh semaya, tak semaya. Tak, dia royak. Jadi kita pun tanya gelik lah. Anak mak cik ni umur 26 tahun. Dia tak semayanya bila? Dia kata tak ajar semaya. Daripada kecil sampai umur 26 tahun tak ajar semaya kalau apa. Kita pun tanya, mak cik masa kecil dulu mak cik ajar ke anak mak cik ni semaya? Dia kata tak ada nak ajar. Mak cik pakai suruh sekolah, muka sekolah ada ke tadika ajar. Sekolah rendah pun ustazah ajar, sekolah menengah pun apa ni ustazah ada ajar. Jadi kita pun royak lah. Kita kata gini mak cik bagi lepas muka lepas dah. Cuma nak royak, tanggungjawab mendidik anak ni, pasal-pasal agama ni tanggungjawab ibu bapa. Kalau kita terlupa, kita terlepas tanggungjawab kita, sebenarnya kita juga akan mendapat saham sama lah. Dosa kitanya dosa, bukan dosa anak tak semaya, dosa kecuaian kita dalam mendidik anak. Jadi lah ni kita boleh panggil, boleh nasihat anak makcik, tapi makcik juga kena ada sedikit kekuatan, makcik kena tegur juga. Tak, kalau tak boleh makcik sendiri tegur, panggillah orang-orang yang anak tu malu mata untuk tegur. Tak, itu kita sebut. Dan ada juga hak mari, hak kita rasa lucu lah, banyak kisah-kisah hak kalau kata cerita bab-bab apa dia, isu-isu masyarakat ni, banyak benda lah yang kita rasa asam garam yang membuatkan kita senyusah kan. Ada juga hak mari pesen lagu mana, hak mari ni pesen suruh kita gigat bini. Oh, nak tak suruh gigat bini. Kalau kata suruh gigat tak lelaki, tak juga mungkin takut pun tak lelaki. Tak lelaki mari ke pejabat beri maklumat. Dia kata dia ada maklumat yang isi dia ni tengah berada dengan orang lain, bersedudukan dengan orang lain. Tak suruh kita gigat. Apa nak? Kita tanya tak kira bini kita tak boleh nak selesai. Dia kata tak boleh. Dia kata bini ni jenis backing.
So kita royak 10 dah jawab. Kalau lagu tu sepatutnya bila kita tahu daripada awal, kena bertindak lah. Dan kalau dah kita lari-lari tak dengar, tak cakap royak, tak gapo, tak kira kita nak biarkan bini kita ni sentiasa hidup dalam keadaan tak betul. Dan kalau tak ada gapo-gapo dengan dia, kita tidak menjadi satu kemudaratan untuk kita lepaskan dia, lepaslah. Biarlah dia pergi ikut turut mana dia nak tu, daripada kita pergi, kita duduk dalam keadaan menanggung dosa. Kita tak lelaki ni, tepi-tepi kita paksa pun memang tak sik kita dah. Tak sik kita. Jadi biar dia turut pergilah kok mana dia nak, lepaskan dengan cara baik. Jadi daripada kita duk tahan-tahan dia, daripada kita duk panggil gantung tidak bertali, baiklah kita lepaskan dengan harapannya tanggungjawab bersama. Kalau dia buat benda tak comel tu terlepas daripada kita dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan para sahabat, insya-Allah kalau kita sebenarnya berperanan, semua orang lah, kita panggil nak buat benda baik, nak ataupun nak mencegah benda mungkar ni, tak boleh nak buat seorang. Kenapa? Kita ni mungkin boleh lari, boleh kontrol, boleh kawan kita dalam rumah, tapi kita bimbang bila di luar rumah tu bukan lagi kawan kita, kerana kita tak tahu pun. Waktu lah kita nak kepada sahabat-sahabat kita supaya sama-sama dak. Supaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, siapa-siapa kelih nampak benda depan mata. Bila nampak benda depan mata tak sekira lah bini siapa, anak siapa apa, boleh boleh kita tegur, boleh kita cegah, insya-Allah sama-sama kita berperanan. Begitu juga nak buat benda baik. Buat baiknya buat seorang rugi. Tak rugi. Kalau makan nasi sungguh jadi orang nampak macam rugi. Makan nasi kalau ajak orang, kalau nasi stalai tak, nasi arak. Nasi arak tu patut untuk seorang kita ajak orang lain makan. Memang akan jadi separuh-separuh makan, tapi buat benda baik ni kalau kita ajak orang tak akan kurang. Kalau kita boleh 100 markah pun tak akan kurang. Markah kita tadi Allah bagi, dengan kita ajak orang malah berganda-ganda lagi kita boleh. Jadi mudah. Islam ni mudah. Bui kita ni kalau buat benda baik, banyak benda yang berganda-ganda tak? Sebagaimana disebut kalau kita kata amalan bersedekah. Amalan bersedekah ni sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalul masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, perumpamaan orang yang menginfakkan, orang yang bersedekah, orang yang memberi, orang yang share harta dia tadi ataupun duit dia dan sebagainya, seperti satu biji yang bila kita tanam dia akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Daripada 7 tangkai tadi akan terhasil 100 biji. Maka satu gandaan kita berbuat baik, kita berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersedekah, Allah gandakan dengan 700. Jadi hari ni boleh kita dok kelorek-kelorek. Tak. Kita tanya diri kita, kadang-kadang kita ni tunggu kaya, kalau aku kaya. Tak. Bila kalau aku kaya, bila kaya tak jadi pun sebabnya Allah royak dah. Pasal perangai kita ni dalam ayat yang lain Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ni dicipta dalam keadaan keluh kesah, tak puas hati, sok memberontak. Kita tak kena, gini tak kena. Wa iza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan bunyi, dia akan merintih. Tak. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia uji benda senang, dia uji kaya tak. Kaya dia uji ada segala-gala, dia rasa sayang, rasa kikir tak. Dulu kata kalau aku kaya, tapi bila kaya jadi ke tak? Oh tak jadi, sepatutnya juga. Jadi lah ni tak payah tunggu nak kaya, tak payah tunggu nak sempurna, tak payah tunggu nak kaya nak tolong orang, tak payah tunggu nak kaya nak bersedekah, tak payah tunggu kita ada ilmu banyak baru nak menegur dan nak menyampaikan ilmu. Gunakanlah kesempatan yang ada. Kenapa? Kita bimbangnya takut dalam duk tunggu pasal hari ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala, marinya malaikat menjemput kita. Tak? Kita bimbang. Kenapa? Ini dah digambarkan oleh Allah SWT. Sayangnya Allah SWT kepada kita ni dia royak lalu. Tak, kita tak rasa nyesal, tapi Allah royak orang-orang pasal nyesal. Dan dalam ayat yang lain kalau kita tengok dalam suratul munafiqun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, berbelanjalah, infak, memberi segala apa pemberian yang aku beri kepadamu mimma razaqnakum
min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kamu didatangi maut. Sebab apa Allah SWT kata bila orang yang didatangi maut ni dia akan merintih, dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta mana? Fa yaqula rabbi laula aqadtani ila ajalin qarib. Minta dengan Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, boleh tak kalau pelewat sikit? Ila ajalin qarib, pelewat sikit je. Pelewat apa nak pelewat? Fa as-saddaqu, aku nak bersedekah. Fa as-saddaqu wa akun minas salihin, aku nak jadi orang-orang yang baik. Maka ketika itu dah terlambat, kerana Allah jawab di hujung ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan diberikan, tidak akan diperlewatkan walaupun sedikit apabila telah sampai tempohnya. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah, gunakanlah masa yang ada, gunakanlah kesempatan yang ada sebelum kesempatan ini ditutup, sebelum kesempatan ini berlalu pergi daripada kita. Jadi insya-Allah, supaya saya kata tadi, jangan kita semata-mata ukur redha manusia untuk kita nak buat benda baik. Biarpun kalau dah kata suatu hari nanti kita buat baik ni hanya kita seorang, orang lain tak setuju berlakon dengan kita, buatlah selagi tidak mengganggu orang, kita buat tak. Tapi kalau benda ni mengganggu orang, kita fikir-fikirlah, kita cari pendekatan yang terbaik yang boleh orang terima dulu, lepas tu kokohlah kita buat hak lain. Tapi kalau benda baik, benda simple pun kita buat orang marah tu, bermakna orang yang tidak kena. Dan kita, perbuatan kita ketika itu perbuatan yang tepat, perbuatan yang betul. Kenapa? Kita telah lepas daripada tanggungjawab, kita royak dah benda baik. Tak okey lah kita nak kongsi tips yang baik ni orang marah. Dah, kita royak, dia nak dengar tak sedengar soal dia. Kita royak syurga neraka ni gini, buat gini, salah buat gini, betul. Tak okey lah dia nak hak kita balik. Kalau dia hak kita balik pun tak ada masalah, apa dak kecil. Syukurnya kita dah memulakan. Kalau Allah SWT tanya, esok-esok kita boleh jawab. Kita buka mulut dah kita royak, tapi demo tak say. Kenapa kita bimbang? Sebab Allah SWT apa kata orang-orang lagu ni tak perlu kita bimbang. Kenapa? Orang yang melakukan dosa ni suatu hari nanti dia juga akan menyesal. Dalam ayat yang famous selalu kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Orang akan nyesal juga. Ayat-ayat penyesalan, tak ada nyesal tak buat, ni nyesal orang-orang hok buat benda tak comel ni. Nyesal lah ke mana? Walau tara izil mujrimun, kalaulah kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesilapan, nakisu ru'usihim, tunduk ni bukan tunduk biasa, tunduk tak malu nak akak muka, malu kenapa? Atas dunia orang-orang gini tak percaya ni. Bukti ada depan mata, nakisu ru'usihim inda rabbihim, di depan Allah Taala tak berani nak akak muka, tunduk. Rabbana absarna, dan ketika itu mereka ni akan minta, Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami, hari ni kami nampak dah. Kalau hari tu orang royak apa-apa tak apa nak nampak mana. Kadang-kadang nampak pun buat tak nampak. Wa sami'na, dengar dah bunyi ya dah nak azab. Farji'na na'mal salihat, kami kelik ke dunia. Apa ni? Farji'na na'mal salihat, kelik kami ke dunia nak buat benda-benda hak baik. Inna muqinun, kerana kami telah yakin. Jadi ketika tu sudah terlambat, sebabnya bila telah bercerai nyawa dan badan, ataupun telah naik matahari daripada sebelah barat, naik kok apa ni orang panggil kok terbalik, maka ketika tu gapo-gapo apa kita nak buat sudah tidak lagi dikira dah. Kalau kata masa tu baru nak bertaubat, Allah tak terima dah. Kalau masa tu nak buat segala amal kebaikan dan sebagainya, Allah Taala tak terima, tutup dah buku, terlambat dah. Supaya orang panggil kepada mari pejabat lah. Orang suruh mari kerja pukul 8, yang mari kerja pukul 5. Memang boleh mari, boleh tampering, tapi tak dikira kehadirannya. Tak okay, kita nak lagu tu tak. Jadi sama-samalah, insya-Allah kita ambil iktibar supaya kita tidak saja atas dunia. Kita nak kalau atas dunia pun orang kata kita saja, tapi saja kita ni saja benda yang berisi, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat. Biarlah. Orang panggil biarlah tidak popular di dunia, tapi dia orang panggil apa dia? Disebut-sebut di langit, disebut-sebut oleh para malaikat. Sebab itu yang kita nak. Kenapa? Redha manusia ni setakat atas dunia je. Redha mungkin dia boleh belanja kita nasi lauk, redha mungkin dia boleh baik dengan kita, tumpah kereta dan sebagainya. Tapi redha Allah SWT, insya-Allah dengan redha dia tadi telah daripada azab neraka, dan mudah-mudahan juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sekadar tu saja perkongsian kita pada hari ni. Yang baik ambillah sebagai pengajaran. Ada terputus-putus mungkin gangguan lain dan sebagainya, anggaplah itu cabaran dalam kita nak meneruskan misi-misi ataupun gerak kerja yang baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau kita
istiqamah dengan benda sekecil-kecil, benda baik kita buat pada hari ini, Allah akan buka jalan sebesar-besarnya. Lepas pada ni kita nak buat benda baik, Allah akan permudahkan jalan kita insya-Allah, supaya akhirnya sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah akhirilah hayat kami ataupun sudahilah kehidupan kami ini dengan kesudahan yang baik, dan janganlah akhiri kehidupan kami ataupun kesudahan kami selepas daripada ini adalah kesudahan yang tidak baik. Jadi insya-Allah sama-sama kita share kepada tuan-tuan yang rasa bingkisan kita atau coretan kita pada petang ni bermanfaat, minta share kepada sahabat kita yang lain. Kenapa? Dia akan kekal di sini insya-Allah. Mudah-mudahan juga sama-sama kita ni mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita juga akan mendapat kebajikan yang sama sebagaimana saya hari ini. Harapan saya, mudah-mudahan juga perkongsian kita ni dapatlah membantu sahabat kita di luar sana, hak mana masih terlena, hak mana terlupa dan sebagainya, termasuk diri yang bercakap ni. InsyaAllah kita sama-sama refresh balik, supaya tidaklah kita tergolong ke dalam orang-orang yang dikatakan menyesal. Ada insya-Allah sekadar tu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.